Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Pada malam ini sambungan pelajaran kita daripada kitab Muniyatul Musalli ini, iaitulah dalam 4 perkara-perkara makruh dalam semaya. Ini benda-benda makruh. Apa makna makruh? Makruh iaitulah perkara yang tidak baik dilakukan. Perkara-perkara yang tidak molek, yang tak someh, yang tidak disukai oleh syarak. Apabila kita melakukan perkara yang tersebut, itu namanya makruh. Dan yang makruhnya pada sembahyang, itu amat banyak. Ini benda-benda yang makruh dalam sembahyang ini amat banyak. Yang pertama, setengah daripadanya berpaling ke kanan atau ke kiri dengan mukanya. Jadi kita paling kanan ke paling kiri ke dengan muka dia tu, itu makruh. Atau melihat ke langit. Lenggoklah ke langit. Tengah semaya lenggoklah kata. Jumpa cicak, duduk tengok cicak. Salah mana semaya. Kerana yang demikian itu permainan syaitan. Permainan apa tu? Syaitan. Karena Sayyidatina Aisyah radhiyallahu taala anha wa ardaha, dia kata, aku tanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang berpaling dalam sembahyang. Kalau sembahyang tengok laki, tengok lakan ni, Allah kata. Faqala qala Nabi sallallahu alaihi wasallam ila ikhtilasun yakhtalifu syaitan min salat hadis. Ini suatu pencurian. Syaitan lagi curi maya kita. Curi lakuan. Karena sebab orang semaya ni, inna ahadakum idza qama fi salati fa innahu yunaji rabbahu. Nabi kata sallallahu alaihi wasallam, apabila tu seorang berdiri semaya, maka dia sudah bercakap, bermunajat dengan Allah. Sepatutnya hati dia tak nilai dah. Bila duk tengok kiri kanan, lenggoklah ke atas ke bawah, itu maknanya dia gerak. Otak dia mikir benda-benda lain. Jadi semaya kita sepatutnya sempurna, bermunajat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, telah dicuri oleh syaitan. Syaitan curi, kita ambil. Jadi ulama menafsirkan masalah berpaling di sini dua. Yang pertama sekali paling sungguh, paling kiri kanan, itu paling. Yang kedua berpaling dengan hati. Hati kita tetap beradak molek kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Untuk ingat ke lain tempat. Itu makna berpaling dengan hati. Tidak tawajuh kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu yang pertama. Dan setengah daripadanya menutup mulutnya dengan umpama kain. Jadi tengah duduk semaya tu tutup mulutnya kain. Enggak boleh kerja lagi tu. Maka melainkan menguat. Mana kalau di tengah maya jangan tutup muka kau, tutup kain, kena buka belakang. Melainkan menguat. Kalau kita menguat, kena tutup mulut. Maka sunat tutup mulutnya dengan tangannya, karena disebut pada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza tasawaba ahadukum falyumsik bi yadihi ala fihi, fa inna asy-syaitana yadkhul." Apabila menguat seorang kamu, maka hendaklah memegang dengan tangannya atas mulutnya. Mana letak tangannya atas mulut, tuduh mulut kita. Jangan nak ngangur sepori malapa gitu jangan. Orang hak tutup mulut nguak ni comel ke? Ngangur luah-luahnya. Tak comel. Sepori ngangur cari apa ni?
Gimana kau buka mulut sama boyo tu. Ngango masuk lalak penuh itu. Katut. Gimana apa buka juga. Kalau kita tak tutup, banyak perkara. Yang pertama sekali, suasana tu tak comel. Tak comel, orang tengok ngango mulut. Kena kau gigi, tak gosok pula kat air, kau berat. Tapi kalau berat lagi pada tu, tengok dalam hadis dia ni, maka bahawasanya syaitan masuk dalam mulut. Kalau kita nguat tak tutup mulut, setan mari masuk dalam mulut. Payahlah nak kehat tu bini. Dia duduk dalam tu. Itu bahaya. Hadis ni diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullahu ta'ala. Dan setengah daripadanya menyikapkan rambut atau kain. Kerana ditegah pada hadis. Dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, jangan duduk main selok kain kita. Mana kain kita tu, dia mulut boleh. Atau duduk main rambut. Mana sebelum kita semaya tu dia kemah lah. Kalau orang panjai, kak molek. Jangan duduk duit dalam kepala, dalam perit, rokok tu sujud. Dan dimaafkan pada perempuan, tiada mengapa ia sembahyang dengan sanggulnya. Orang perempuan kalau dia pakai sanggul, tak ada pukul dengan mayat, dia hanya sanggul dia. Lebih molek lagi, dia tak jerebar rambut. Atau dengan jalin rambutnya tak payah pukul. Bahkan masa waktu ambil wuduk pun Nabi kata, yakfi alai. Dia ambil air, celup atas kepala dia. Tak payah buka. Kerana kesukaran atas membukakan sanggulnya, zaman ni tak suka-suka dah. Orang perempuan zaman kita ni, tak jaga kesukaran sanggul, tak ada sanggul. Bojek lebih jauh jatuh lagi pendek rambut. Orang jatuh pula panjang juga marah. Orang tengok ni pendek bojek. Manusia ni bila dia sudah rusak fitrah. Kamu di mana fitrah? Asas kejadian dia ni. Saya buat dah orang Tino dengan rambut panjang. Ini pakai kerak pula. Tari dua bukan sekerak-keraknya cukup watak ada juga orang Tino zaman lalu. Kau banyak tak sedidik zaman. Kau akhir zaman macam-macam lagi pula timbul. Dan setengah daripadanya makruh ia berludah di tengah sembahyang, di hadapannya atau di kanannya. Boleh ludah. Hanya apabila hendak berludah sebelah kirinya atau di bawah kakinya. Kalau ludah atas kita mata masjid ni boleh tak? Habislah busuk bangang kapek kita. Macam habis. Ini jika bukan masjid. Zaman dulu orang semaya atas pasir. Hinggalah dekat Kaabah sendiri, dekat masjid di Masjid Haram, sekeliling Kaabah tu, dia ada pasir, orang semaya atas tu. Jadi kalau ludah pun, pasir dia tak masuk balik, mari hujan tu apa, comel mula. Ataupun, kadang-kadang petai dia jiru dulu air atas pasir tu. Nak sejuk, nak hilang debu dan sebagainya. Tapi kalau ludah atas kapek, apa jadi masjid kita? Paling masuk lah, wangi dah. Air liur ni bukan jembaran air. Adapun jika dalam masjid, maka iaitu haram. Karena disebut dalam pada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi kata al-muzaq fil masjid khati'atun wa kaffaratuha dafnuha. Maksudnya berludah dalam masjid itu khati'ah. Apa dia makna khati'ah? Satu kesalahan, satu kesilapan. Dan kafarahnya, kafarah itu bahasa Arab. Kalau orang Melayu ni dipanggil kiparah. Ya. Orang kita panggil tasbih kiparah, tasbih kafarah. Macam molek. Kalau orang tak ngaji biar ni kata lah kiparah. Tapi kita orang belajar, biar ada balik. Tasbih kafarah. Dia panggil kafaratul majlis. Awana kafarah, penghapuskan dosa. Nak bayar dok salah yang kita buat dalam majlis.
Itu mana kafar. Mana Nabi kata duduk dalam masjid ni khati'ah, satu kesalahan, dan kafarahnya atau kafarahnya, dendanya ditanam. Kalau meludah dalam masjid, kena tanam. Kalau orang mayat tengah padai, mayat seorang, tengah padai pasti kita mayat, tengah rehlah. Boleh ludah, tapi jangan ludah depan, jangan ludah ke kiri. Pasal apa tak ludah depan? Kita ni beradak dengan Allah SWT waktu mayat, tak boleh ludah depan. Soalnya juga alik kanan kita, tapi kita kena ludah kiri ataupun di bawah kaki. Tunduk bawah kaki, ludah tu. Kalau mayat atas padai lah, atas pasti jangan mayat atas rumah orang, tak boleh juga. Atas masjid, tak boleh. Lepas tu, tak ada penyelesaian kau kalau nak ludah atas masjid. Tengok Al-Quran. Manusia tak kira dah. Tengok-tengok semayang, mari batuk, kubik, gohok banyak-banyak. Macam mana penyelesaian dia? Nak buat? Tak ada penyelesaian ke? Ada jawab. Kita ambil tisu dalam poket kita, kau seluk gagal kau, jangan gagal gerak. Waktu ambil tisu, ludah. Tunduk, seolah-olah macam kita ludahlah ke bawah juga. Alah ke tapak kaki. Tak bawah tu ludah. Ataupun alas kiri. Tisu dia tu. Sudah balik. Kalau terpaksa lah tu. Kalau boleh kok sampai sudah maya agak kok lah. Tapi kalau terpaksa nak kemer. Sampai sudah. Nak baca betul, apa payah. Jadi penyelesaiannya ada. Itu jawapan dia. Dan setengah daripada perkara makruh lagi ni bercekok pada pinggangnya, bertelakan. Telakan itu makna apa kan? Telakan itu maknanya bercekok pada pinggangnya. Cekok pinggang tengah mayat. At-takhassuf bahasa Arab. Tengok mayat bahasa busin ni tangan. Ini orang agak sini bukan orang mayat tu. Tidak cekok pinggang, orang action kan. Orang act dia panggil dah. Cekok pinggang kita tengah mayat. Jangan. Kerana ditegah pada hadis. Hadisnya hadis daripada Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Nahan Nabi sallallahu alaihi wasallam an yusalli ar-rajulu muqtasiran. Nabi kita larang mayat kok pinggir, kok tangan pinggir jangan. Kata Aisyah radhiyallahu taala anha dalam menafsirkan hadis ini, dia kata makruh di sini kerana perbuatan Yahudi. Yahudi nak mayat dia cukup pinggir. Itu kerja Yahudi ni ngaruh kata dia. Tak ada normal. Jemaah kita ni tak cukup pinggir mayat, tapi mayat tak bawah pusat, salah kiri, macam-macam tempat dia letak. Dalam perbincangan kita yang lepas, kita ayat ada di mana ke tempat nak letak tangan waktu qiyam. Mana tempat dia? Di dada. Di antara dada dengan pusat dada kita gitu. Tapi hadis banyak kata ala qadri mana tok dada. Tahu nak kemana ni, hollow lah ke bawah ni bukan boleh cerita. Ingat mayat. Ramai lagi. Jemaah kita duduk perhati, ada lagi kalau duduk main lah ke bawah. Tok atas pusat, duduklah kiri, pergi hati sini. Itu tak betul. Ia betulnya apa yang diamal oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau tak mari pada Nabi itu sedut rekod cerita lah dalam masalah ibadah. Nak rekod buat kereta, buat katil, buat mari, buat meja, lek buat rumah. Rumah macam-macam lagu lah ni ada. Rabu 10, 15. Mana je? Rabu macam-macam. Buat ialah dulu. Tapi dalam masalah ibadat lah, abadan. Tidak ada rekaan dalam masalah ibadat. Baik. Mana ni? Kerana ditegah pada hadis. Dan kerana menyerupa dengan orang takabur. Betul. Orang takabur suka cukup pinggir. Maksud kita jangan ada beramah cukup pinggir. Dan syaitan. Arak hata akad tangan tu. Itu mazhab Maliki. Ada satu kumpulan, satu pendapat dalam mazhab Maliki. Dia letak tangan tak akad dada budak bawah pusat. Pakai lepas tu. Dia panggil sedal. Dia lepas betul tangan dia buah pasal. Dia tengok satu masa tu email dia sakit tangan. Tak nak belok. Dia betul tangan. Dia ingat kau sunnah. Pasal dia tutup email ni mesti dah dia buat sunnah. Pasal itulah kita bila kita mengajar bab semaya, kita beritahu cara duduk lagu mana, cara buat lagu mana.
Tapi saya sendiri tak buat sebab. Sebab kalau kita duduk ini sakit lutut, kau sakit lutut, sakit paha, bui sebab. Barulah orang tahu bahawa sunnah macam ni. Pasal itulah sahabat-sahabat Nabi radhiyallahu taala anhum arda. Bila dia jumpa orang baru masuk Islam sebagainya, dia mayat tu kadang-kadang derah baca waktu hari tu. Orang tanya apa derah ni? Sunat kau ni? Tak. Nak ajar kamu kena baca lagu ni. Benda ni. Tapi dia royak dulu. Baca benarnya, tapi nak ajar. Jadi kita beritahu bila kita nak duduk, tak ada apa ni, duduk tawaruk boleh. Duduk iftirah. Ramai awak kita tanya tak duduk iftirah. Bila tubuh sihat lagi, dia marilah. Pergi orang dengan macam-macam cerita. Bukan orang yang meninggalkan sunnah dengan sengaja. Karena keuzuran. Kita kena tahu sudah. Jadi dia cukup pinggir ni kerjanya apa? Yang pertama, Nabi kita lari kerana menyerupai Yahudi. Yang kedua, kerana menyerupa dengan orang takabur dan syaitan. Syaitan ni tak ada lah. Dan demikian lagi ahli neraka. Maknanya ahli neraka tu nak cukup pinggir. Apabila mengambil kesenangan, dikerjakan dengan yang demikian itu. Banyaklah larinya dia. Dan setengah daripadanya merendahkan kepalanya daripada belakangnya pada rokok. Waktu rokok makruh kalau kita kat kepala kita macam nak tumbuh duduk rendah gitu. Biar duduk sama belakang. Nak letak orang panggil kali letak gelas tak balik air. Itu comel. Kalau tu kita kena tengok. Kalau kita buat seorang, suruh kena sama dah kita tu. Nah. Kali-kala kita suruh sahabat kita tengok ada kelip kaki. Belakang saya ni pokoklah ke bawah, pokoklah ke atas. Dia betul. Terus sikit lagi, berapa isi lagi. Kita pun ingatlah. Tara mana nak apa ni? Nak tukar banyak mana tangan kita tu asal lucu. Dan setengah daripadanya ia sembahyang serta berkehendak hadas. Maya nak buat air. Sama ada ia hendak buang air kecil atau air besar atau angin. Tiga-tiga tak boleh berlaku. Kalau perut tu mula berasa nak tubik angin, lepas dulu. Lepas tu ambil wuduk balik, kosoklah mayat. Atau kalau nak buang air, kau besar tak kira, pergi sudah dulu. Kalau tidak tengah nak mayat tu salah, saya ingin baca panjang sikit, terabut dah lah. Lelah nak kepuk dah. Maka sunat ia selesaikan daripadanya. Kemudian ia sembahyang selama belum picit waktunya. Lagu anak belum picit. Selagi tidak luput waktu. Maknanya kalau kita ni sedar-sedar tidur, ambil wuduk, kau dah ambil wuduk, ya dia lagi sembahyang rakaat dalam waktu, masa tu, lah tak apalah. Terpaksa kena kalau tidak, habis waktu. Picit waktu dia, habis. Maka, kalau picit waktu, hendaklah ia sembahyang sertanya. Serta nak tahan apa ni? Buat air saja pun jugalah. Biar sudah kau pergi. Dan demikian lagi, makruh sembahyang di hadapan makanan atau minuman yang ingin ia kepadanya. Naknya, kita semaya, orang akak makan ni. Naknya, keinginan dia, nak pada makan ni. Kerana disebut pada hadis, tiada sembahyang, artinya sembahyang yang kamil, yang sempurna. Di hadapan makanan. Maknanya kalau kita ada waktu lagi, orang akak makan ni dah, ulama ayat sini ada 3 syarat. 3 syarat. Nak suruh jadi makruh makan ni. Syarat yang pertama, makan ni tu ada depan, tanda akak tu mari. Nampak tu ayam goreng ke ayam putih. Wah, masuk dalam itu dah bangun. Yang kedua, syarat yang kedua. Orang nak semaya sana itu sangat-sangat teringin nak makan benda tu.
Mana kalau tak makan, tengah maya duduk mikir. Boleh tak apa-apa ni. Jadi bahaya. Ya. Tapi kalau dia penyedok, orang ajak makan juga, jadi tak, orang panggil tak gajak mana. Tidak kata selalu ingat doa. Kalau kata tuan rumah tak akak pun tak apa-apa. Jadi tak apa. Yang syarat yang ketiga, dia ni memang boleh ambil sungguh sama makanan. Jangan pergi lalu kedai, tak ada titis tengok orang makan. Tak jadi. Naknya makanan memang boleh kita tu. Orang akak untuk kita. Itu kata dia, makruh makanannya. Dia ada semaya yang arti yang kamil di hadapan makanan. Dan setengah daripadanya sembahyang di hammam. Apa hammam pula? Tempat mandi. Kalau semaya adalah tanda haram. Hammam mana tempat mandi? Itu mana hammam macam dulu. Tempat orang mandi. Mandi wak macam-macam mandi. Bilik mandi hofsah. Dan pada tempat jurang bukit. Kalau semaya juga. Tengah duduk semayanya belajar sakit berlepung jatuh ke bawah. Tak penyayun. Dan di tengah jalan. Yang kita semaya tengah jalan sepak royak. Sama-sama sepak orang ramah. Jadi kita teringat waktu anak di Mekah dulu. Musim haji. Jadi pihak universiti hantar pelajar-pelajar kita ni sebagai penterjemah. Kepada jemaah haji. Jadi salah satu masjid yang kita pergi, iaitu dia panggil Masjid Kucing. Kalau orang Haji Mekah sana, Masjid Kucing ni. Kita cari jarah Masjid Kucing ni, tak jumpa pasal ni. Gapa dia Kucing? Mari mana Kucing? Syahadat dia ni, syahid dia ni, mahallus syahid dia panggil. Bila kita pergi sini, tu email besar dia kata. Mu ingat. Mu jangan panjang sebuah mu, lebih daripada Masjid Haram. Kita mesti sudah Assalamualaikum sebelum Masjid Haram juga. Kalau tidak, orang tobik daripada Masjid Haram lebih pada macam air banjir. Dia tijuk habis orang kita. Jadi tak boleh. Ini bukan makruh. Haram kalau semaya kena sampai ke tijuk orang. Dan di tempat buang tahi. Ya Allah. Tempat buang najis. Cuma mana boleh. Sok-sok kita duduk sini hidup bang. Kalau semaya tak najis lagi tak boleh. Tapi mana tempat buang mana. Tempat dekat kita semaya kat tu siapa? Tu siapa lah kita kata. Busuk bangan. Dia tempat menyembah berhala. Wa'iyadzubillah. Gigi jalan-jalan tak ada tempat nak berhenti kecuali kat tempat ekor. Maya situ. Dan setengah daripadanya sembahyang pada tempat perhimpunan unta. Tempat unta beripu. Jangan pergi maya situ. Pasal apa? Dia kata, dalam hadis lain dia kata, tempat unta beripu ni, unta ni kawan-kawan dia setan. Dia boleh kita duduk maya ngongak tempat kawasan dia. Unta apa kita juga. Kita ni kalau orang pergi duduk tempat kita nak tidur. Mana agak? Tidak sepak lah. Seru tempat kawan ni. Unta bukan tempat dia tengok orang duduk maya sini. Ya, tempat dia tidur sini. Geraknya duduk. Engkau tu bukannya 450 kaki. Jagi dia tu. Pak. Jadi bahaya. Dan penjeratan. Berapa pula penjeratan? Penjeratan mana kandang. Anda utuh, kali dulu. Sama ada dibongkarnya atau tiada. Tetapi jika dibongkar, tak dapat tiada dengan dilapiknya. Kena lapik pula lah, pasal cemar. Dan jika tiada lapik, maka tiada sah sembahyang. Banyak lagi lah. Dalam berapa perkara dah? Kita dah sebut ni berapa perkara dah. Benda-benda yang apa ni disebut dalam kitab itu. Dan demikian lagi, apa dia aja baca dalam kitab. Dia tulis apa tu? Dan demikian lagi apa dia? Makruh. Kitab baru ni makruh bagus. Kitab lama. Apa dia kitab lama? Memegah. Kitab lama, apa dia tulis? Kitab ulama tu baiki. Dia tulis memegah. Mim gaha. Ya betulnya tanda di bawah dia tu makruh. Tulis makruh. Kitab ulama tulis makruh. Kitab baru makruh dah. Kitab warna biru ni makruh. Dan dalam nuskah lama Miriah pun dia tulis makruh. Jadi kalau memegah apa tu tahu apa. Betul balik.
Dan demikian lagi makruh ia sembahyang pada kanisah. Gapo dia kanisah ni? Iaitulah tempat ibadat Yahudi. Gereja orang panggil. Gereja. Atau biya'ah. Berbalik. Biya'ah. Iaitulah tempat ibadat Nasara. Atau di huk. Gapo dia huk? Gapo dia huk? Huk ni kuih. Kuih sami, huk sami, mana kuih sami. Kuih tahu, tempat Hindu ni bah. Kau tu ada buruk buci mata luah tu. Gaji tengok. Luah mata, buruk buci. Tangan banyak kadang-kadang tu. Tu hai kalau lagu tu. Pelik-pelik lah. Orang salih dia. Wali dia tu. Tu hai asal lagi. Dewa ni. Maka sekaliannya itu makruh sembahyang padanya, tempat-tempat ni makruh sembahyang padanya. Habis dalam kitab kita ni dalam bab makruh sembahyang. Lepas ni kita akan masuk pada zikir selepas sembahyang pula. Cuma ada lagi beberapa perkara yang tidak disebut dalam kitab kita musalli kita ni. Yang ada dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, iaitulah waktu kita sujud. Waktu sujud itu kita letak lengan atas latar. Dia panggil iftiras az-zira'ain. Letak lengan atas latar itu makruh. Serupa dengan yang lagi makruh lagi duk main dengan anggota kita ni. Duduk upih tangan orang panggil. Bila duduk maya upih tangan pasang. Tak boleh makruh. Makruh lagi kata ulama, iaitulah kita booking tempat. Sini tak berlaku sangat. Selalu di Masjid Haram memang ada. Dia gibus jaduh dia sini. Pada orang duduk dah. Dia ke masjid ni, hak siapa dia pergi dulu. Bukan hak siapa dia jaduh siapa pergi dulu. Dia tak pergi lagi. Dia atas jaduh pergi dulu. Tak boleh. Ada juga. Ada bukti juga. Baik. Ini termasuk juga dalam perbuatan yang dilarang. Iaitulah kita semaya sore belakang stop. Kadang-kadang kita perhati, ada jemaah. Bukan masjid kita sajalah, banyak masjid. Dia pergi semaya, sore belakang stop. Itu tak boleh. Pasal Nabi kita larang, semaya sore belakang stop. Dia royak nak gegek dah kita belajar maya jemaah ni. Kalau tak ada orang lain, kita kena tarik order depan waktu. Dia jadi dua. Kalau nak teruk masuk tak boleh. Tarik orang belakang. Ni tak teruk-teruk lagi. Pakai duduk sore belakang. Bucu pintu tu. Apa ni mana-mana tempat, itu tak dilarang. Dan adapun sekarang ni kita sudah selesai masalah makruh semaya, kita akan masuk dalam bab perkara-perkara yang sunat dikerjakan selepas semaya. Adapun sunat dikerjakan kemudian daripada sembahyang, maka adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila selesai daripada sembahyang menyapu dengan tangannya di atas kepalanya. Jadi bila dia assalamualaikum, dia letak tangan sini atas kepala dia. Dia baca bismillahirrahmanirrahim la ilaha illa huwar rahmanur rahim. Allahumma azhab anni alhamma wal hazana. Itu satu bacaan. Dia raut muka orang ini, letak tangan ni lepas tu baca Allahumma inni a'udzubika Allahumma izhab anil hamma wal hazan. Raut muka dah. Tok tangan sini raut. Ini satu perbincangan. Masyhurlah dalam kitab kita, termasuklah dalam kitab Musalli pun sebut masalah ni. Bahawasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila selesai daripada sembahyang menyapu dengan tangannya di atas kepala dan dia baca doa tersebut.
Cumanya dari segi sanaknya lagu mana. Apa kita ayat saya lah. Kita bukan nak kondem pandangnya orang. Kita lama, tidak. Abadan. Kita sangat menghormati semua pendapat orang. Tetapi bila sebut kata Nabi SAW buat, maka tak dapat tidak, mesti kita tengok sanad. Sanad hadis. Maka hadis ini diriwayat oleh At-Tabarani dalam kitab dia Al-Awsat. Al-Mu'jam Al-Awsat. Besar. Al-Mu'jam Al-Kabir At-Tabarani ini 20 jilid lebih. Sedepah kali. Kitab dia ayatnya kupu hadis Nabi SAW. Dan dia riwayat dia dalam kitab dia Al-Mu'jam Al-Awsat. Hadis ni. Hadis kata Nabi, tak tangan atas dahi dia, lepas tu dia baca doa ni lepas mayat. Kata di Muhaqqiq Al-Haythami rahimahullah taala dalam kitab dia Majma' Al-Zawaid. Dia kata hadis ni diriwayat oleh At-Tabarani dalam kitab Al-Awsat wal Bazzar dengan sanad-sanad dia salah satu daripada rawi dia dan nama dia Zaid Al-Amri. Zaid rawi dia ni dha'afahu al-jumhur. Kebanyakan jumhur ulama-ulama hadis mengatakan dia ni dhaif. Salah satu rawi dia. Pasal itulah ulama mengatakan hadis ni dhaifun jiddan. Hadis yang menunjukkan Nabi kita tak tangan atas dahi dia ni, atas kepala dia. Kemudian dia baca doa ni, hadis ni dhaif, terlalu lemah. Itu makna dhaif jiddan, terlalu lemah sangat. Jadi kalau kita tengok orang tak baca, orang tak buat lagu ni, jadi tak boleh lah kali ni. Nah, pasal apa tak buat? Sebab hadis dhaif jiddan. Jadi bila dhaif hadis dhaif, kalau dhaif tu lemah dah. Tapi kalau tambah ulama kata jiddan dhaif jiddan, makna lemah sangat. Jadi kalau kita nak buat juga, nak kata Nabi buat, orang panggil tak berani lah kita. Jelas pada kita bahawasanya dalil letak tangan atas dahi, atas kepala, sapuh muka ni baca bismillah ni, baca Allahumma azhab 'anil hamma wal hazan, fahmaya ni, hadis dia dhaif jiddan. Mana kalau tak buat pun tidak jadi masalah. Jadi lagu tu lah. Hadis tak sabit kepada Nabi, kita nak kata lagu ni. Cuma kalau orang buat jangan balas tu jelah. Tapi orang tak buat pun jangan balas juga dengan dia. Tak. Ni tak tahannya kalau orang tak buat dia kata, tu gapo pula tu. Terus tak tangan atas dahi fahmaya. Hak buat pulanya, hal ini dia kata juga, tu bahasa sini beramal dengan hadis tak jiddan. Jadi kita jelas dulu bahasa ni hadis, kalau orang nak buat juga, nak beramal juga dengan hadis tak jiddan, itu sebab dia. Itu sunat. Yang kedua, kemudian dibaca daripada sembahyang subuh dan maghrib. Lepas sembahyang subuh dengan maghrib, kita baca La ilaha illallah wa la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiit, wa huwa ala kulli syai'in qadir. 10 kali. Ingat ke tak ingat kita? Lah subuhnya maghrib. Dalam kitab kita ni, kitab hak kita tulis ni, zikir pagi dengan petang, ada tak kita ayat sama? La ilaha illallah wa la syarikalah ni, kita kena baca lepas subuh dengan lepas maghrib. Berapa kali? 10 kali. Dalam riwayat ni dia kata, sebelum berpaling dan bercakap, belum kita paling ialah keraya, nak cari saya lagi. Dan sebelum kita bercakap, kita baca 10 kali tadi, sebelum paling, sebelum kecek kau orang. Jangan duduk gadah, duduk kecek kau lepas mayan. Untuk tanya Assalamualaikum, saya tu cari saya lalu. Cari saya, pas kumpul belakang tu, pakai buah, buah kelak buah. Dukul cerita sangat kita kalau berlaku benda ni. Jadi sebelum daripada berpaling dan bercakap, akan ditulis baginya 10 kebajikan dan dihapuskan darinya 10 kejahatan. Ini hadis yang jelas. Dalam kitab kita ni, zikir dengan pagi petang ni sudah ada. InsyaAllah ta'ala mungkin pada minggu depan kita kena bawa kitab. Dan dibaca kemudian daripadanya, Astaghfirullahalazim 3 kali. Ada riwayat mengatakan Astaghfirullah saja ya. Astaghfirullah 3 kali. Allahumma antas salam wa minkas salam. Fahayyina rabbana bis salam. وأدخلنا الجنة دار السلام
tabarakta rabbana ya dzal jalali wal ikram. Berapa kali baca? Kali ya ada. Semuanya nak betul sikit. Allahumma antas salam wa minkas salam. Fahayyina tu boleh dalam kurungan. Kurung boleh dalam kurungan. Fahayyina Rabbana bisalam tu boleh dalam kurungan. Wa adkhilnal jannata daras salam. Siapa cakap tu? Tutup kurungnya lepas pada daras salam. Tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Jadi mana kita tunduk tanda fahayyina rabbana bisalam siapa wa adkhilnal jannata daras salam. Tanda ke dalam kurungnya. Nak baca ayatnya Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Nak sekali. Pasal apa tu tanda situ? Hak sekatu tu hadisnya diriwayat oleh Imam Muslim. Hadis riwayat Muslim sekatu. Ada pertamanya fahayyina rabbana bisalam wa adkhilnal jannata daras salam. Maknanya betul. Makna tak ada masalah. Tapi kalau kita nak kata ini baca ayat Rasulullah lepas maya, ada masalah. Kata ulama-ulama hadis tambah ayat ini la aslahu, tidak ada asal daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita bacanya supaya kita tulis Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Baca sekali. Hadis hak tambah ni fahayyina rabbana bisalam ni ada disebut dalam hadis, tapi hadis ni dibaca mana? Waktu tengok Kaabah. Ada riwayat-riwayat yang mari daripada kitab-kitab hadis menyebut cerita ni Nabi baca waktu tengok Kaabah, bukan baca lepas maya. Jadi tak usah tambahlah. Kita sekarang ni kita terikat, betul-betul kita ikat diri kita ni dengan bacaan-bacaan yang warid yang mari daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hak tak sabit tu biar dulu. Kalau setera bisa benar dah kita ni banyak tak pandai lagi nak beramal hak Nabi royak ni. Hak kita pergi carilah tambah pula. Kalau setera ni hak Nabi royak al-sahih ni mutak habis-habis dah nak baca. Kau habis. Pergi cari tambah hak belak-belak dah. Betul. Dan dibaca pula ayatul kursi. Baca ayat kursi. Kena ayat kursi. Kau tak kenal? Mana ayat kursi? Wa ilahukum ilahu wahidun la ilaha rahim. Ayat kursi juga tu. Ramai kita bila baca ayat kursi dia start dengan wa ilahukum. Wa ilahukum ayat lain. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Itu ayat kursi tak sih. Yang ini pandai-pandai. Kita balik semula kepada asal. Baik jawab ilahu. Itu ayat lain. Kenapa ayat ni ayat berapa dalam surah? Jadi tujuan baca ayat kursi lepas maya ni pasal apa? Nabi kata sallallahu alaihi wasallam siapa dia baca ayat kursi lepas maya, tidak ada yang menegah dia masuk syurga kecuali mati. Kena baca semua, jangan setengah. Tu imam baca kodok pun kita baca. Dan ayat syahidallah hingga akhirnya. Syahidallahu annahu la ilaha illa hu, la ilaha illa hu hingga akhirnya. Enggak kita ni malam ni. Ada dalam riwayat yang mengatakan baca Fatihah, baca ayat kursi dan baca dua ayat dalam surah Al-Imran, syahidallahu annahu la ilaha illa hu. Apa? Inna dina anallahu Islam, qul illahumma malikal mulk wa tarzuqu man tasha'u bighairi hisab. Kata dianya, siapa dia baca lepas semaya, Allah Ta'ala masuk dalam syurga. Pada tu yang mau baca. Baca ayat kursi. Baca apa tadi? Syahidallah, qul illahumma malikal mulk. Ayat Quran ni sama belaka. Tapi kalau kata nak baca jadi amal lepas semaya dengan hadis ni hadis kata ulama maudhu'. Hadis ni hadis maudhu'. Kata di apa ni orang hak tahqiq kita Ihya Ulumuddin, nama dia Al-Iraqi. Al-Iraqi ni mazhab Syafi'i. Orang alim, dia tahqiq hadis-hadis yang ada dalam kitab Ihya Ulumuddin. Dia kata wa fihi Al-Harith bin Umair. Kata Ibn Hibban fi Du'afa maudhu' la asla lahu. Hadis ni.
Jadi bacaan tadi tidak ada asal. Kalau nak baca kanan ni, kanan hadis Nabi. Kalau nak baca kanan di ayat Quran, cerita lain. Jelas pada kita, bacaan ini tidak sabit daripada Nabi, baca lepas sembahyang. Oleh itulah kita tak masuk dalam zikir yang kita tulis. Dan mengucap subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allahu akbar 34 kali. Ada yang mengatakan Allahu akbar 34 kali, ada yang kata 33 kali juga. Kemudian disudahkan dengan la ilaha illallah wa la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ni. Siapa dia baca zikir ni 33 kali ni, sudah dengan la ilaha illallah wa la syarika lah ni, pahala dia banyak mana? Allah Taala akan ampun dosa dia, dosa yang kecil walaupun sebanyak buih di lautan. Itu besar pahala kata besar. Kemudian kita baca Allahumma la mani'a lima a'tait wa la mu'tiya lima mana'ta wa la yanfa'u zal jaddi minka al jaddu. Ini pun mari waris dalam Sahih Bukhari dan Muslim bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam baca zikir ini dalam lepas sembahyang. Ini hadis. Allahumma la mani'a lima a'tait. Kemudian dibacanya. Kemudian dibacanya. Break.